Okey, hari ini bersama Cikgu Susana dalam Sweet Sour Maths. Okey, hari ini apa yang kita nak belajar hari ni? Jom kita tengok apa benda yang kita nak belajar hari ni. Menarik ke tidak? Jom. Okey, topik yang akan kita belajar ialah bab 8 iaitu garis dan sudut. Tapi untuk topik ini, video ini hanya difokuskan kepada sudut. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, jom kita tengok dulu benda apa yang kita nak belajar untuk video kali ini. Standard kandungan 8.1 sudut. 8.2 sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Untuk standard pembelajaran pula, 8.1.3 mengenal, membandingkan dan menerangkan sifat sudut. Jadi kita nak mengenal sudut tu. Jadi, apa itu sudut? Selalu kan kita dengar mak-mak cakap, letak meja kat sudut ujung tu. Tidak pun, elok ni tak pasu kat sudut ni. Tapi, apa tu sudut? Sudut ni adalah dua garisan yang bertemu dan menghasilkan bucu. Dekat bucu itulah terhasilnya sudut. Nampak kan tanda yang warna pink tu? Okay. Itulah yang dikatakan sudut. Dan sudut ini mestilah dilukis atau dibaca dari kanan ke kiri. Afdal kan? Dari kanan. Okay. Unit untuk sudut pula ialah darjah. Bukan darjah Celsius Itu nak ukur suhu, bukan sudut. Sekarang kita nak ukur sudut. Seterusnya, macam mana cara nak menulis sudut tu? Sebelum tu kita kena label dulu. PQR. Sudut pun kita label. Kita letak X saja. Jadi nak tulis dia macam ni. Okey, kita letak tanda macam L tapi tiang dia sengit sikit. Lepas tu tulis P, Q dan R sama dengan X saja seperti yang ada dalam kotak pink tu. Mudah kan? Macam makan cendol. Sudut yang seterusnya ni pun sama. Cuma bezanya dia dua garis melintang tapi masih bertemu. Hasilnya dia akan jadi satu garisan. Jadi sudut dia ialah 180 darjah. Sekarang jom kita tengok pula nama-nama ataupun jenis-jenis sudut yang ada. Okey, sudut yang pertama, sudut tegak. Yang kedua, sudut kurang daripada 90 darjah. Yang ketiga, sudut lebih daripada 90 darjah. Keempat, sudut garis lurus. Kelima, sudut refleks. Keenam, sudut putaran lengkap. Ketujuh, sudut pelengkap. Ke-8, sudut penggenap. Ke-9, sudut konjugat. Ke-10, sudut bertentang bucu. Ke-11, sudut bersebelahan. Dan yang ke-12, sudut pada garis berserenjang. Wow, banyak. Ada 12 sudut. Dah kenal nama, takkanlah tak mau tengok rupa tuan badan. Sifat-sifat tuan badan tu molek ke tidak? Jadi, jom kita berkenalan dengan jenis-jenis sudut ni. Kita tengok sifat-sifat dan rupa dia macam mana. Kok-kok lah ada yang berkenan. Yang pertama, sudut tegak. Sudut ni, dia ada satu tiang yang tegak kat tengah tu yang menghasilkan sudut 90 darjah. Itulah sifat dia. Cara tanda sudut pun mestilah bentuk kotak yang macam merah tu. Tak boleh bentuk lengkung. Sudut 90 darjah ni special sikit. Nampak je Raja lepas ni ada tanda petak macam tu. Jadinya sudut itu adalah sudut 90 darjah. Takkan jadi sudut lain. Mesti sudut 90 darjah je kalau yang tanda kotak macam tu. Okey. Seterusnya, sudut kurang 90 darjah. Okay. Sudut ni, tiang dia akan sengit ke sebelah kanan. Nama pun kurang 90 darjah kan? Jadinya, nilai dia pun kurang daripada 90 darjah. Dia boleh jadi 15 darjah, 30 darjah, 45 darjah, 72 darjah. Macam tu.
Okey, dia tiang dia sengit sikit ke belah kanan. Okay. Tadi dah kurang, sekarang lebih pula. Sudut lebih 90 darjah. Sudut ni, tiang dia akan sengit ke kiri. Jadi, sudut dia akan lebih daripada 90 darjah. Nampak tak? Yang tanda merah tu dia melebihi daripada tiang yang tengah tu. Okey, jadinya sudut ni akan lebih daripada 90 darjah. Seterusnya adalah sudut garis lurus. Sudut ni sama macam yang mula kita belajar tadi. Nilai dia ialah 180 darjah. Sudut refleks. Sudut ni dia seolah-olah satu putaran bulat tapi dia tak sampai satu putaran. Nilai sudut ni lebih daripada 180 darjah. Tak kisahlah nilai sudut ni 210 ataupun 300. Yang pastinya dia mesti lebih 180 darjah dan dipanggil sudut refleks. Sudut putaran lengkap. Okey, sudut ni tengok kan? Dia macam lollipop tu. Okey. Sudut ni nilai dia 360 darjah. Dia tak ada ke kiri, tak ada ke kanan. Tak ada. Dia cuma satu putaran lengkap. Dia satu bulatan lengkap. Ini adalah sudut putaran lengkap. Sudut pelengkap. Okey, tengok dulu rupa dia. Ada dua sudut kat situ. Jadi, hasil tambah kedua-dua sudut ni adalah 90 darjah. Bila kita tambah-tambah kita dapat 90 darjah, jadi sudut pelengkap lah namanya, yang melengkapi antara satu sama lain untuk dia jadi special. Sudut penggenap. Bagi sudut ni pula, hasil tambah kedua-dua sudut A dan sudut B itu akan dapat 180 darjah. Kiranya kita tambah kedua-dua nilai itu, dapatlah genapnya 180 darjah. Sudut konjugat. Sudut ni, kalau kita tengok daripada mata kasar kita, dia tampak macam satu putaran lengkap. Tapi ada dua jenis sudut kan. Jadi, hasil kedua-dua sudut ini ialah 360 darjah. Okey. Mesti dapat 360 darjah. Sudut bertentang bucu. Kat situ kita nampak ada dua bucu yang bertembung, bercantum ataupun bertemu. Macam biru bertemu biru, merah bertemu merah. Jadinya, yang bertemu tu, nilai sudut dia adalah sama. Merah sama nilai dengan merah, biru sama dengan biru. Tak logik lah pula kan kalau merah sama dengan biru. Mana mahunya sama kalau satu besar, satu kecil itunya. Kan? Okay, jadi, nilai yang bertentangan itu adalah nilai yang sama. Tapi mesti bertentangan bucu, okay? Sudut yang ke-11. Nak habis dah. Okay, sudut bersebelahan. Okay, dia gambar yang sama. Okay, sudut ni dia kira macam sudut berjiran. Sebelah-sebelah. Tapi sudut ni dia boleh bergabung dengan jiran sama ada kiri atau kanan. Mana mahunya hari ni kita pergi tolong jiran sebelah kanan mencangkul. Lepas tu terus nak pergi tolong pula jiran sebelah kiri mencangkul. Mau ke ICU kita Okay. Jadi sudut ni dia hanya akan berinteraksi dengan yang sebelah sahaja. Sama ada hari ini dengan sebelah kanan ataupun dia dengan sebelah kiri. Jadi sifat-sifat untuk sudut bersebelahan ni ialah sudut A tambah sudut B hasilnya akan dapat 180. Sebab kedua-dua sudut ni kalau perasan dia berada di atas satu garis lurus. Sama juga dengan sudut B tambah sudut C tambah sudut D dan sudut D tambah sudut A akan mendapat hasil 180 daripada pertambahan kedua-dua sudut tersebut. Dan akhir sekali, finally, yang ke-12. Sudut pada garis renjang. Garis renjang ni dia macam huruf T. Tak boleh dia macam simbol tambah tu.
Jadi sebabkan tiang dia straight dan tegak, maka sudut ini adalah 90 darjah. Mudah kan? Dia sama je macam sudut tegak tadi. Okey, sudut ini adalah 90 darjah. Okey, selesai sudah kesemua sudut-sudut untuk hari ini. Tu dah. Macam mana tadi? Banyak betul kan sudut-sudut yang nak kena ingat? 12 sudut tu. Tapi ada yang berkenan tak? Dah kena sifat kan? Lupa pun dah tengok. Jangan risau ya anak-anak yang disayangi. Okey, apa yang penting dalam topik ni ialah kita kena tahu sifat dan rupa sudut tu. Kalau nak ingat nama tu memang susah nak ingat. Kalau sifat dan rupa seseorang tu mesti senang kan untuk kita ingat. Yalah, kalau kita nak berkenan mesti senang nak ingat. Tak apa, pelan-pelan. Nanti ingatlah tu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. See you when I see you.